Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Hari Selasa yang cukup indah, cuaca pun sangat-sangat indah hari ini dan kami bersama anda sepanjang 1 jam ini. Saya Segita dan bersama saya adalah Fahrin Ahmad. Ya, ditambah indah lagi pada hari ini kerana saya bersama dengan Sugita yang cantik jelita pada hari ini dan kita dicantikkan lagi hari ini dengan menu ulam-ulaman kita pada hari ini. Tapi sebelum itu Sugi, kita harapkan ke semua para penonton kita sentiasa ceria dan sihat-sihat hendaknya pada hari ini. Baik, saya nak tanya penonton dan juga Fahrin. Saya tahu Fahrin ni seorang yang sangat mengutamakan kesihatannya. Saya pun sama juga. Okay. Jadi saya nak tanya anda penonton dan Fahrin, satu teaspoon, satu camca sudu teh gula bersamaan dengan berapa gram? Okey. Saya kalau Awak saya dah biasa suka jawapannya? saya tahu 5 gram. Betul atau tidak? Betul. Dia 4 hingga 5 gram gula bersamaan dengan satu sudu teh. Sebab biasanya bila saya beli produk kan, saya selalu suka baca ingredients kat belakang tu bahan-bahannya. Tak tahulah sama ada anda di rumah selalu baca atau tak. So hari itu saya adalah terbeli satu produk ni. Saya baca 16 gram gula dalam satu paket kecilnya. Jadi saya macam alamak, ada 3 sudu teh di dalam satu paket kecil. Betul, itu banyak tu gula. Okey, jadi berbicara juga mengenai itu, mungkin hari ini kita boleh juga sarankan kepada para penonton untuk sentiasa jadikan amalan kalau sebelum membeli barang-barang makanan dan sebagainya, untuk sentiasa melihat fakta nutrisinya terlebih dahulu. Okey, seperti mana juga hari ini kami bawakan ulam-ulaman yang memang sinonimnya dikaitkan dengan satu makanan yang menyihatkan dan kita juga nak mengajak para penonton untuk berkongsikan dengan kita Fatin pula Sugi. Tak apa, awak rindukan Fatin, saya terima sahaja. Dengan Sugi. Okey, di mana kalau adalah ulam-ulam yang rare tau untuk dikongsikan. Kalau macam saya tahu ulam raja, pucuk gajus, pucuk jambu dan kemudian buah kerdas. Itu antara yang paling rare lah kalau yang saya punya. Kalau Sugi? Kalau macam saya, sebab nenek saya dan mak saya memang suka masak sayur-sayuran yang macam orang kata tradisi lah. Kira macam ulam lah juga. Dan kalau saya lihat di hadapan ni, yang kebiasaannya ada di rumah kami adalah daun kelo ni, ataupun dalam bahasa Tamil kami panggilnya murengga kire. Murengga kire. Kelo dia ada buah kelo. Drumstick orang panggil dalam bahasa Inggeris. Kalau awak nak makan, pastinya awak pernah cuba juga sebab biasa kita masak kari gunakan ini ataupun goreng menggunakan cili kering. Okey, dia macam agak tasteless tapi dia lemak. Dia lemak. Sebab tu kadang-kadang masak lemak pun ada juga masukkan murengga kire ni. Dan ni sangat-sangat tinggi zat besi dan juga vitamin C. Baik, sedikit penambahan juga. Okey, kalau kita nak kongsikan dengan para penonton. Okey, tapi sebelum tu saya nak tanya pada Sugi, kalau masyarakat India ada tak daun-daun yang memang jarang kita dengar? Mungkin yang selalu digunakan seperti sebab ada satu daun ni, pulce kira nama dia, pulce kira. Pulce itu dia maksudnya masam tau, tapi dia sangat-sangat berkhasiat untuk badan kita. Jadi biasanya mak saya, nenek saya masak buat macam chutney lah, sedap sangat. Dan juga mungkin yang kebiasaannya digunakan juga pudina, kita buat chutney makan. Okey, hari ini antara lainnya juga kita nak kongsikan dengan anda tentang beberapa khasiat ulam-ulaman yang popular Sugi. Antaranya ramai dah tahu tentang pegaga. Okey, pegaga ni memberikan kesan antioksida, mengekalkan kesihatan dan kecantikan wanita. Dan WHO mengesahkan pegaga bermanfaat sebagai penjana kecergasan berfikir. Wow, hebat pegaga ni sebenarnya. Dan daun selasih ni juga saya pun selalu juga makan. Petik-petik makanan di hadapan kita ni ada sejenis daun yang macam daun selasih tetapi mungkin keluarga lain lah. Nama dia daun kemangi. Dia wangi juga. Samalah daun selasih ni kebaikannya juga betul lah sangat harum. Ada aroma yang harum dan mampu mencegah kembung perut. Sebab saya ingat masa abang saya kecil-kecil dulu dia ada masalah wheezing tau.
macam masalah pernafasan. Nafas tak lancar ataupun jadi mak saya selalu suruh abang saya makan daun selasih ni. Okey, antara lainnya kalau kantan, bunga kantan ada, daun selom, daun kaduk, daun petai dan sebagainya. Okey, jadi pastikan anda terus bersama dengan kami sepanjang siaran kita pada hari ini kerana pelbagai menu yang kami ingin bawakan kepada anda yang ada ulam-ulaman ini. Tapi sebelum itu, Sugi. Ya, kita saksikan dahulu TikTok berkaitan dengan menu ulam-ulaman kita. Jom kita saksikan. Jom tengok apa ulam ada untuk makan tengah hari. First sekali, kacang panjang. Untuk buat ulam, saya sukakan kacang panjang yang masih muda. Kemudian, saya petik sikit pucuk gajus. Tak silap ada tempat panggil jangguih ataupun ketirih. Yang ni pula favourite saya, Thai basil. First time rasa, saya sukakan baunya, cepat-cepat tanam kat rumah. Kau tergama, tidak sudi lagi memandangku. Oh, di mana sumpah setiamu dahulu. Oh, sayang, seandainya suatu hari nanti hidupmu tak bahagia. Apa nama ni? Makan style kapung. Kelai ke tambah ke kembung gini. Gi ambil bunga gate. Buat masuk dapur. Betul. Kera tolong patah. Pilih kata. Masuk ikan singgah. Kali ni tak buh carrot tomato bunga gate. Dia mau marah ke? Taknya. Celah petang ambil pucuk ulai raja. Selasih ulai kakung. Tengok tu. Perah 5. Sedap molek. Kesedapan dia di PA. Nak lebih tu. Confirm 3-4 kali nambah. Ikut style masing-masing. Antara nak ambil budu dengan sudu. Ataupun cicah terus dengan tangi. Hak mana bahaya, hak mana tak bahaya. Wah, bahaya. Itu sebenarnya menariknya kita di Malaysia ni dan juga makanan tradisi ke antaranya ulam-ulaman ni. Sebenarnya pelbagai ulam-ulaman. Saya pasti pada hari ini ramai di antara kita juga akan diperkenalkan dengan ulam-ulam yang kita tak pernah dengar dan kita tidak ketahui. Contohnya sekarang, saya bersama dengan Kak Sheila dan juga sebentar lagi akan dibantu oleh Kak Midah. Okey, ini adalah menu tempoyak pucuk kayu. Kita dengar pucuk kayu tu macam ringkas saja kan. Tetapi dalam menu kita ini ada pelbagai ulam-ulaman. Jadi ya, Kak Sheila, terima kasih bersama kita pada hari ini. Jadi ini antara daun-daun yang ada dalam menu kita hari ini. Ya, betul. Okey, boleh perkenalkan kepada kita semua. Okey, terima kasih Farin, terima kasih wanita hari ini. Okey, yang ini macam biasa kenal pucuk labu lah kan. So yang ni dia macam velvet yang ada bau memang sedap ni, daun kita panggil daun bangun-bangun. Daun bangun-bangun bangun-bangun ya. Ini daun kaduk. Sedap kan bau dia? Ui, sedap bau daun bangun-bangun ni. Okey, tak apa, kita teruskan. Ini pucuk melinjau. Ini biasalah pucuk ubi kayu. Ini daun salam. Dan ada sebenarnya untuk buat menu ni ada banyak lagi daun yang kita kena gunakan. Kabarnya saya sempat kita bersembang tadi, katanya kalau nak cerita tentang ulam-ulaman boleh tahu campuran sampai 99 kalau daun ikutkan yang berbeza. Betul. Kalau ikutkan dari orang tua dulu-dulu kalau buat dia akan kumpul dapatkan 99 jenis daun. Tak tahu kenapa dia tak cukupkan 100. Siapa yang boleh dapatkan 99 ni? Okey, baik. Jadi itu kita dah tengok dan kemudian bagaimana cara membuat tempoyak pucuk kayu ni? Okey. So ni daun-daun yang kita dapat tu kita kena hiris macam ni. Kita hiris halus macam ni. Dan lepas tu kita akan masaklah. Sekarang ni kita akan bahan yang kita akan gunakan cili padi, kunyit kita dah blend. Serai kita hiris ya. Kita bukan ketuk untuk masuk untuk maknanya kita satu-satu ni tadi dah hiris dan kemudian ni bahan-bahan ini bahan yang dah campurlah. Cili padi, kunyit. Dan ikan bilis kita tumbuk sikit dan juga serai. Serai pun kita kena hiris. Oh, serai so dia unik, dia lagi wangi. Okey, baik. So selesai yang ini, apa yang harus kita lakukan seterusnya? So kita akan masakkan ni dulu. Masakkan.
Airnya sikit je Kak Sheila. Ya, kita akan masak. Kita akan masukkan santan juga. Okey, kita masukkan santan, kita masak. Santan ni alhamdulillah nampak betul-betul fresh dan pastikan fresh untuk pastikan dia sedap. Sebenarnya dia simple aja. Simple aja masak dia. Cuma penyediaan dia je yang lama. Kita nak kena cari daun dan kita nak kena hiris. Tapi kalau orang kan kita masak Kak kata tadi macam ringkas juga. Macam okey, so kita betul. Tapi ini kita masukkan tempoyak dan kita keringkan. Dan kita tak guna bawang Kalau ini tradisi Negeri Sembilan, kita tak ada guna bawang. Okey, baik. Okey, so kita masakkan ni dan kita boleh masukkan tempoyak. Okey, cuma kalau siapa yang tak nak pedas, dia boleh masak lama sikitlah cili padi dengan santan cair tu kan. Okey, dan kita masukkan tempoyak. Baik, untuk apa yang penonton saksikan sekarang ni Kak Sheila kan, macam daun ni kalau kita tengok portion dia macam ni, daun ni perlu berapa banyak dan kalau sekurang-kurangnya berapa jenis lah nak jadikan dia betul-betul jadilah menu. Sekurang-kurangnya dalam 5-6 jenis lah. Tapi yang penting pucuk ubi kena ada, daun kaduk kena ada, pucuk labu kena ada. Okey. Dan juga daun bangun-bangun kalau boleh mesti ada. Itu yang dia punya rasa memang sedap lah. Nanti Fadil rasa. Baik. Saya mesti akan rasa ni. Saya memang minat. Dan kita masukkan lagi ikan bilis ya untuk bagi rasa. Okey. Kita make it fast kan. Kak Sheila macam betul-betul dia memang macam campak je kan. Macam campak je. Tapi seperti mana masuk je lah. Dianya mudah. Cuma saya kira saya nak tanya pada Kak Sheila sendiri lah. Kalau orang dengar lah mana kita nak cari daun-daun ni, senang ke susah ke nak cari daun-daun ni? Alhamdulillah di pasar sekarang ada daun-daun tradisional ni. Tapi ada juga yang tanam. In fact dekat Shopee pun banyak yang jual. Oh ya? Ya, akak dapatkan daripada Shopee juga. Okey. Mana secara di atas talian lah kita boleh cari. Mungkin saya kira kita boleh buat carian daun apa dan sebagainya. InsyaAllah dapatlah jumpa macam tadi. Tapi terbaik kita cuba tanam di kawasan rumah kita, senang. Betul. Okay. Itu sebenarnya yang terbaik. So now kita nak besarkan api dulu, besarkan api. Kita masuk je daun. Okay. Api kalau kita tengok sederhana kalau sederhana je. Okey. Baik. So ini kita just masak. Menu tempoyak pucuk kayu lah ni. Ya, betul. Kita akan ratakan dia. Pastikan dia. Dan kita rasakan garam semua secukup rasa. Siaplah. Okey. Dan tempoyak ni kita guna dua jenis yang masam dan juga yang manis kita campur. Kalau misalkan tempoyak ni tak masam, kita tambahlah asam keping. Tapi ini dah balance dah rasanya. Saya kira dari semasa ke semasa pun yang masaknya ataupun kita kena ikut cita rasa. Terasalah betul. Cukup masin, masam, so ni yang manis dah siap lah. Nanti dia akan macam ni rupa dia. So kita masak bagi daun dia betul-betul layu, bagi semua rasa serap. Okey, baik. Selain daripada ini antara menu istimewa kita pada hari ini, saya nampak kat depan ni nampak bukan tempoyak ni. Ini nasi apa ni? Ini nasi lemuni. Okey, saya pegang Okey, nasi lemuni ni boleh ceritakan sikit tentang resepi ni? Ini sebenarnya masak dia macam sama macam kita buat nasi lemak. Cuma kita blend daun lemuni ni masuk dalam nasi ni. Okey, masa kita nak masak tu lah. Ya, macam masa kita nak masak nasi, daun lemuni daun ni kita blend masuk kat dalam sekali tu. Okey, keistimewaan daun ni apa dia? Daun ni sangat bagus. Dan salah satu je untuk awet muda kecil. Saya rasa mungkin saya dah banyak termakan daun ni. Okey, minta maaf saya nak minta keizinan daripada sila. Saya nak rasa campuran lah nasi ini dan juga daun lemuni. Okey, kalau kita tengok ini dia memang dah bercampur dah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan sambal dengan ikan kering. Dia ada bau wangi. Dan kemudian macam saya katalah kalau nasi putih tu dia rasa nasi putih biasa. Yang ini dia macam ada campur apa dekat ni? Dia macam lemak dan sebagainya ni. Santan kita campur. Macam buat nasi lemak dia. Ini sebenarnya penting masa dalam bersalin buat mandi, buat ulam daun ni. Ni sangat untuk segarkan badan. Kalau saya tak bersalin makan tak apa kan? Boleh. Alhamdulillah. Gurau je. Okey. Baik Kak, mungkin ramai dah tertanya-tanya juga ini menu-menu yang cukup menarik pada hari ini, tempoyak pucuk kayu, nasi lemuni dan sebagainya. Macam mana agaknya mereka nak dapat tips ke, nak tengok apa yang ada lagi dihidangkan oleh Kak Sheila dan juga Kak Midah ni? Silakan. Okey, boleh ke IG saya @sheila @sheila.d.dapok atau FB saya pun sama Sheila di Dapok. Memang bukan banyak. Kita duduk di dapur je. Okey, antara lain-lain menu-menu kemahiran ataupun kepakaran Kak Sheila ni. Pulut kuning lah. Pulut kuning macam biasa. Tanda pulut apa? Badan binasa. Hari itu kan dah juara dengan kita dapat wanita hari ini. Terima kasih TV3. Okey, baik. Dan sebenarnya kita tunggu ini terus dimasak dan inilah hasilnya kalau anda saksikan di hadapan kita tempoyak pucuk kayu. Kita sekali lagi nak ucapkan terima kasih Kak Sheila dan juga Kak Midah bersama kita. Dan juga sebentar lagi banyak lagi menu-menu yang kami nak hidangkan kepada anda yang berasaskan ulam-ulaman. Jadi pastikan anda terus bersama dengan kami, jangan ke mana-mana.
Wanita hari ini, wanita hari ini. Kata orang, salah satu rahsia awet muda adalah dengan mengamalkan makan ulam-ulaman. Tahukah anda, sayuran hijau ini mempunyai banyak khasiatnya untuk kesihatan. Ini kerana ia mempunyai kandungan provitamin A dan serat yang amat baik untuk sistem imun badan. Pegaga dikatakan mampu mengatasi kerosakan kulit. Kandungan antibakteria dan anti radang yang terdapat dalam pegaga juga mampu mempercepatkan kesal luka dan parut. Selain itu, tahukah anda ulam raja merupakan tumbuhan yang berasal dari Amerika Latin dan ia turut terkenal di negara Asia termasuk Malaysia. Ulam raja juga dikatakan boleh membantu mengawal paras gula dalam darah. Dikenali sebagai buah yang pahit, peria kaya dengan khasiatnya yang mampu mencegah penyakit diabetes dan juga merawat asma. Ia acap kali digunakan secara meluas dalam perubatan tradisional masyarakat India. Justeru tidak dapat dinafikan bahawa ulam-ulaman ini mempunyai banyak manfaatnya. Ia selalunya akan dimakan secara mentah, dicelur atau direbus dan dihidangkan bersama nasi putih dan sambal belacan. Okey, baik. Pelbagai manfaat ulam-ulaman dan hari ini WHI pun anda pastinya dah dapatkan sedikit daripada pengenalan kami kepada ulam-ulaman dan ini resepi atau menu seterusnya iaitu nasi ulam peranakan. Bersama saya adalah Chef Zam Akmal. Yes, Chef Zam, Suji. nasi ulam mungkin kita selalu dengar. Nasi ulam peranakan, apa bezanya, Chef? Allah. Bila Suji, sebenarnya bila wanita ini minta saya buat nasi ulam peranakan, saya pun macam nak terberanak tau. Sebab saya macam nak terberanak. So, biasanya bila saya study balik, nasi ulam ni dia macam ala nasi kerabu. Tapi cuma dia tak perlu nak masak-masak terlalu banyak. Dan dia ada tips lah macam mana nak dapatkan nasi ulam tu dalam kualiti yang terbaik lah. Faham. Dan memang bila chef ni seorang yang buat banyak orang kata konten kan di media sosial. Jadi apa yang chef kongsikan hari ini pastinya boleh memberikan inspirasi kepada mereka yang tak pernah makan ulam ataupun tak selalu makan ulam. Bolehlah makan nasi ulam. Betul Suji, sebab macam budak-budak muda sekarang ni nak jumpa ulam pun susah. So kalau masya-Allah lah kalau kita kongsi tips dia ataupun resepi macam ni, so mungkin dia menarik minat dia orang untuk mencuba ulam-ulam. Sebab ulam ni sebenarnya bagus macam Suji cakap tadi semua everything. Ulam ni banyak khasiat dia lah. Setuju sangat. Okey chef, kita nak mulakan macam nak buat nasi ulam peranakan ni macam mudah sahaja. Since saya nak Suji kat sebelah sini, saya akan minta Suji assist saya. So first kali Suji kalau tengok dekat bahan-bahan ni, saya nak tanya Suji lah, kenal ke bahan-bahan yang dalam ni? Cuba sebut salah satu yang hari ni tim WHI tak bagi saya challenge. Chef bagi saya challenge. Okey chef, saya tahu yang ni bunga kantan. Betul. Sebab saya suka makan bunga kantan. Betul. Jadi mungkin serai. Betul. Kunyit hidup. Betul. Jap ni saya tak tahu. Saya kena bau dahulu. Daun kunyit. Betul. Producer saya bantu. Untung pakai ni. Cili padi dan mungkin daun apa ni daun? Ini daun limau purut. Daun limau purut dan of course bawang lah. Okey. Semua bahan ni kita dah racik halus-halus. Kita akan campur terus dalam ni. So Suji tuang je. Masukkan semua chef? Masukkan semua je. Okey, baik. Okey, kenapa kita tak perlu masak-masak? Sebab kita tak nak ulam ni hilang khasiat dia. So bila kita pakai nasi pun, nasi ni kita dah masak dah siap-siap, kita dah sejukkan dah. Alright, so next kita akan masukkan bahan ni. Ni yang kat dalam ni. Kalau nak suruh teka nanti kan takut lambat pula sebab kita 6 minit je Suji. Ini kalau saya tak tahu ni. Ini apa? Itulah kacang panjang lah kan. Sebaik nanti kena ketuk sama lagi. Ini daun kesum. Okey, daun kesum. Daun kesum ni memang antara salah satu ulam yang memang favourite lah kalau dekat Malaysia ni. Memang macam dalam banyak-banyak masakan. Memang banyak orang pakai. Masuk je semua. Okey, yang ni apa? Halia. Ini halia muda. Kita masukkan halia muda. Okey. Daun kesum ni yang banyak guna dalam laksa lah juga kan? Betul, dalam laksa, dalam asam pedas. Okey. Saya nak bau dahulu boleh chef? Bau dulu? Okey, boleh. Kalau bukan bulan puasa boleh. Sedap bau dia. Alright. Next saja kita akan masukkan. Okey. Kita masukkan nasi. Okey, masuk nasi tu kita pakai lebih kurang dalam 3 mangkuk ni tu. Agak-agaklah kalau rasa nak lebihkan ulam tu. Okey, nasi ni kita kena masak dia dan kita kena sejukkan. Tujuan dia sebab kalau nasi tu terlalu panas, apa jadi dekat kita punya bahan-bahan tadi?
Tak tahu. Dia akan jadi macam layu lah sebab dia menyebabkan panas tu sebabkan. Cukup Chef? Tak cukup ni Suji ni ramai depan-depan kita ni. Saya makan nasi sikit je. Okey, kita masuk lebih sikit. Okey, saya minta Suji kacaukan supaya dia sebati. Okey Chef, tapi kan Chef bila masak makan ulam ni biasa dia macam ada macam belacan, sambal belacan ke ataupun apa-apa untuk cicah lah kan. Kalau untuk yang ni tak ada apa-apa ke untuk cicah. Normally kalau makan nasi ulam ni utamanya nasi ulam peranakan dia makan dengan ni sambal belacan. Dia kena ada sambal belacan, lepas tu mungkin makan dengan kari ayam ataupun ayam masak merah, something yang berkuah lah Suji. Okey. Okey, kita masukkan sedikit garam sebab kita tak menggunakan perasa yang lain. Baik. Masukkan garam, bagi seasonkan sikit. Okey. Alright. Macam tak sabar je. Saya tengok cili api dengan bunga kantan tu memang menyelerakan ya dalam nasi ni. Dia saya rasa kan Chef, betulkan saya kalau saya salah, macam nasi ulam peranakan ni boleh makan hari-hari pun. Dia boleh makan hari-hari, even kalau nak something yang healthy, kalau macam vegetarian. Suji veggie kan? Betul, vegetarian kan? saya vegetarian. So boleh guna resepi ni, cuma ada beberapa bahan yang kita kena skip lah. Yang kat depan ni kita ada udang kering, kita ada ikan bilis. Yang ini kita akan masuk last. Kita ambil bahagian suji dulu, jadi yang lain tu nanti kita akan letakkan. Okey, baik. Kita masukkan apa tu? Yang paling penting sekali ini, kelapa. Kelapa ni kita kena sangai dulu sampai macam ala-ala kita nak buat krisik lah, tapi tak perlu tumbuk. Okey? Kita masukkan lebih kurang dalam 3 sudu. Okey. Ini yang buat kita punya nasi nasi ulam ni lebih sedap ni Suji. Okey, saya tak sabar. Sebab dalam ni kan kita ada banyak ulam. So bila ada rasa kelapa ni dia rasa macam smoky tau. Betul. Itu yang akan buat nasi ulam kita ni jadi lebih sedap. Saya rasa yang ni Chef lagi berkhasiat daripada kita makan nasi goreng. Of course nasi goreng tu nasi goreng lah. Sebab nasi goreng ada berminyak apa semua, kita campur lebih sikit. Memang ada semua yang dah siap potong ni, kita gaulkan je semuanya. Lepas tu makan, wow. Dan Chef, mungkin kalau mereka yang inginkan lebih berhasiat, Chef tak sabar kan? Chef rasa macam Chef saya tak sabar saya nak gaul sendiri sebab Suji ni saya dah nampak. Saya dah nampak dah Chef macam alamak. Okey, tak apa. Slow sangat. Okey. Bukan slow. Saya nak pastikan Suji dapatlah nanti sebab kita nak letak kita punya udang kering dengan ikan bilis kan. Okey, Mai ambil pinggan awak tu dulu. Kan nanti awak tak merasa pula. Jadi Chef, kalau mereka nak lebih berhasiat boleh gunakan brown rice, quinoa. Betul, kan? brown rice, quinoa. Okey, tips dia kat sini, nasi ni kena masakkan dan kita kena sejukkan dalam teh dulu. Sebab kalau nasi dia terlalu panas, dia akan menyebabkan kita punya nasi kerabu ni jadi lembek. Bukan nasi kerabu pula. Nasi ulam kita jadi lembek. So kita tak nak benda tu. So kita ini satu cukup. Satu lagi. Alah, chef masak ni. Okey, alah. Chef masak ya, bukan saya Ada sudu lebih Chef. Okey, boleh. Saya gunakan. Maafkan saya. Okey, tak apa. Bolehlah pakai kelapa ni ya. Boleh. Okey, lepas ni okey, next. Okey guys, ini untuk orang yang tak vegetarian, kita akan masukkan udang kering. Udang kering ni kita dah masak dalam kita punya kuali. Kita tumbukkan. Saya makan dulu Saya telah liuk kat sini. Kemudian saya masukkan juga udang kering. Ikan bilis. Ikan bilis ni kita dah tumbuk juga. Okey, ini untuk orang yang kalau nakkan rasa dia lagi kuat, so kita akan masukkan ikan bilis goreng. Chef macam buat voice over untuk konten Chef kat. Dia dah terbiasa macam tu. Macam itulah dia. Chef, saya rasa sepatutnya saya ambil banyak sikit tadi. Saya dah cakap, maaflah awak menyesal kan. Sedap. Dia punya bila kita masukkan sudu pertama ni dalam mulut. Okey, ulam apa yang awak rasa dulu? Bunga kantan saya rasa dahulu. Dengan tekstur kelapa yang disangai tu. Betul. Selepas tu saya dapat rasai yang lain lah macam daun lima purut. Lepas tu ada crunchy pada kacang panjang tadi tu. Kacang panjang. Tapi kalau macam Sugi nak letak kacang pun boleh juga. So dalam makanan kita akan ada rasa macam-macam flavor tekstur lah. Alright, so kita dah siap dah kita punya nasi ulam. Mudah kan? Mudah dan sedap. Berapa minit dah? Berapa minit? Sangat-sangat mudah. Sangat mudah. So macam ni Suji, kalau you nak buat kat rumah, you boleh buat awal-awal, barang-barang boleh potong awal-awal. Nasi tu you masak bila-bila you boleh gaul je. Okey Chef, sekarang ni mereka dah tahu macam nak buat nasi ulam. Tadi Chef dah kongsikan serba sikitlah lauk yang sesuai. Tapi kalau nak makan nasi ulam peranakan ni, lauk mana yang paling on Chef? Okey, kalau macam saya, kalau nasi-nasi macam ni, saya lebih suka makan dengan ayam goreng ataupun kari peranakan. Itu dia punya dia punya lawan dia lah. So kat sini Suji, kita letakkan sedikit daun pudina. Daun pudina ni pun salah satu kita punya orang cakap kita punya ulam juga. Okay, sini kita ada, ini apa ni kalau tahu ni? Ini kalau tanya lebih. Sekejap, ni pegaga ya? Ni. Pegaga? Betul. Nasib baik betul. Saja tak, tadi dia orang suruh test Suji. Ini.
Okey, itu antara ulam-ulaman yang boleh anda orang kata add on lah, tambah di atas. So kita boleh makan dengan kita punya nasi ulam gitulah. Okey, sedap sangat. Chef, ni apa? Bukan tak ada apa-apa Okey, macam tadi Suji tadi kata, okey kat sini saya dah sediakan ikan bakar yang telah pun saya bakar siap-siap. So kalau nak makan dengan ikan bakar pun boleh. Okey, normally satu lagi Suji, dia orang ambil isi ikan yang telah pun dibakar ni. Dia orang ambil isi dia saja, dia orang gaulkan bersama dengan nasi. So dia jadi lebih sedap. So macam tadi kita guna ikan bilis dan kering. Anda boleh juga gunakan ikan yang telah pun kita masak, rebus ke apa, gaul sekali. Boleh, tak ada masalah. Terliur mereka di rumah dan chef. Mungkin kalau mereka nak dapatkan resepi atau menu ni dan menu lain daripada chef, Instagramnya apa chef? Okey, boleh follow dekat Instagram saya ZAMAKMAL. Dekat situ saya banyak kongsikan resepi. Ada Facebook, ada TikTok pun ada. Mana-mana, tapi tak ada joget-joget, jangan risau. Ada TikTok. Kalau nak belajar masak, boleh ke laman sosial media saya lah. Okey, baik. Terima kasih chef. Saya nak sambung makan. Dan mungkin anda di rumah nak juga tahu apakah menu seterusnya. Jadi kita bersama dengan Fahrin Ahmad. Ya, itu dia. Cukup seronok saya tengok. Sugi dia macam dah dapat kelas nasi ulam peranakan dengan chef lah sebenarnya. Okey, tapi kali ini pula saya rasa saya nak masuk kelas buat pecal pula dia. Okey, baik. Tapi sebelum tu juga saya nak berkongsikan dengan anda tentang beberapa komen-komen cukup menarik lah. Kita kongsikan dulu Akilah. Boleh. Okey, pasal dia kata ni, nama dia punya Facebook dia pencuri hati awak. Apa jenis ulam pun bedal je. Tak pandai makan pun jadi pandai. Yang penting cukup syarat ada sambal belacan. Okey, antara lainnya juga daripada Alzun Rahimi. Saya suka ulam-ulaman ni tapi tak makan ulaman yang mentah. Kalau dimasak atau rebus baru boleh makan. Okey, mungkin inilah juga sebenarnya kalau kita tengok untuk pecal ni ada antaranya yang kita celup, ada antaranya yang mentah, digoreng dan sebagainya. Tetapi apa-apa pun, saya bersama dengan Akilah sekarang ni, kalau kita bercerita pasal pecal ni, Akilah, dia punya trik yang paling susah ialah nak buat dia punya kuah yang sedap. Betul, Fahrin. Jadi kongsikan dengan kita, Akilah. Okey, yang pertama untuk pecal ni yang paling penting adalah kuah dia, kuah kacang. Bahan utama dia yang paling main lah, paling utama adalah kacang. Lepas tu kita ada bawang goreng. Yang ni Fahrin tahu ke apa ni? Ya, asam kan? Ya betul. Yang ni asam Jawa. Asam Jawa. Orang Johor. Orang Jawa kita. Lepas tu yang ni gula lah, tapi gula ni saya tunjukkan saya dah campur dengan asam Jawa tu. Baik. Sebab asam Jawa kan kadang kita ada dalam tu ada biji kan. Ada macam sampah-sampah dia tu kan. Kalau tergigit tu boleh patah gigi kalau tergigit kan. Jadi lepas tu yang ni kita ada daun limau purut sebagai untuk penaik bau lah, penaik rasa kan. Sebab kadang pecal ni sebab dia berasal daripada Jawa kan. Jadi ada orang letak dekat dalam kuah kacang dia ni, kuah pecel dia ni orang panggil cekur. Orang Jawa panggil kencur. Kencur. Tapi cekur ni dia ada rasa macam jamu sikit. Kadang orang yang bukan Jawa ni dia macam tak ngam lah orang kata dengan tekak dia kan. Jadi ni daun limau purut jadi kita gantikan dengan daun limau purut. Maksud yang ni cili kering macam biasalah, garam, gula dengan serbuk perasa. Okey, baik. Dan ini semua bahan-bahan yang tadi dah dicampurkan jadilah ini. Ya, kita blend kering sebab nak buat kuah pecel ni kan orang kata renyah lah, satu-satu kita nak gorengkan, Farid. Jadi bila contoh macam saya kan, saya buat sekali banyak. Lepas tu kita boleh simpan. Simpan, bila kita nak guna kita tinggal panaskan air, lepas tu bancuh je. Nampak gaya macam segera dan mudah. Betul. Mungkin kita boleh tunjuk kepada kita. Nampak air tu pun dah panas dah tu. Ini air dah panas. Kita perlu tunggu mendidih ke ataupun dia memang cukup panas je kita dah boleh campur? Tadi saya dah panaskan dah. Dah mendidih dah air ni. Maknanya yang penting air panas lah. Ya betul. Sebab kita kan ada gula, garam tu kan. Jadi air panas ni untuk kita cepat cairkanlah gula. Yang ni yang belum jadi ni boleh rasa? Boleh. Okey, baik. Okey, sambil-sambil tu Akilah boleh teruskan. Boleh. Nak rasa. Macam mana rasa dia? Dia memang macam rasa macam rempah lah. Dia macam rempah segera lah sebenarnya. Okey, baik. Okey, macam ni. Air pun dah panas. Jadi kita tinggal masukkan je. Yang bahan ni kita dah blend kering lah supaya kita boleh senang simpan.
Sini kan. Lepas tu kita masukkan je kat dalam. Okey, kalau macam ni kita buat, kita simpan kering ni, berapa lama dia boleh tahan dan macam mana cara kita nak simpan? Okey, biasa saya buat tanpa bahan pengawet lah kan. Boleh tahan dalam 1 tahun ke 2 tahun. Oh, yelah, makanan kering kan? Sebab kita dah siap masak kan, dah kering kan. Jadi memang maknanya tahan. kalau kat luar pun tak perlu frozen, tak perlu peti sejuk dan sebagainya. Tak perlu. Menarik saya ni. Saya pernah bawa ke luar negara. Baik. Masa tu mak saya bawakan bekal lah kan, yang kering macam ni kan. Sebab saya belajar kat sana. Boleh tahan 2 tahun. 2 tahun. Rasa dia tak berubah. Rindu juga mak cari tu buat betul. Okey. Dan kalau kita lihat, kalau sukatannya pula macam mana agaknya Akilah? Sukatannya air dan juga okey, kalau macam ni tadi saya masukkan 500 gram kuah pecal yang kering ni. Air dia dalam 400 gram. Okey. Dan kalau macam ni kita tengok berapa lama kita nak gaul tu sampai nampak dia pekat lah. Sampai nampak dia pekat lah macam yang dekat tu kat dalam gula tu. Okey, saya sebenarnya daripada awal siaran tadi kalau tengok sebenarnya saya dah kudap-kudap belakang kamera sebenarnya. Ini kalau kita untuk yang ini saya memang tak sabar. Tunggu-tunggu kan. Mungkin boleh tak izinkan saya untuk rasa pecel ni Akilah? Boleh. Saya dah siap sediakan. Maksudnya pecel ni kita kena campur semua. Okey, kalau kita tengok ada kacang panjang, tauge, kangkung, carrot dan sebagainya. Okey, antara lainnya kalau tak ada kat sini kita boleh campurkan apa lagi agaknya? Pecel ni kadang ada orang guna jantung pisang, lepas tu ada orang guna pucuk ubin, ada juga orang buat macam ala-ala gado-gado tu dia letak telur rebus. Okey, dan kalau orang tanya mentah ke perlu dicelur terlebih dahulu daun-daun ni dan sebagainya? Kita tengok pada jenis ulam tu lah. Kalau macam kangkung ke pucuk ubi memang kita kena celur dulu lah orang kata. Saya saja je nak menyakat penonton-penonton. Ini peluang saya untuk rasa ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kangkung dengan kuah pecal Akilah ni. Kalau saya tak kerja ni saya terus sambung makan ni. Baik, okey. Akilah, ini memang satu menu orang kata tradisi dan memang sangat-sangat sedap dipadankan dengan ulam-ulaman dan sangat-sangat sihat. Okey, kongsikan Instagram anda, media sosial anda kalau mungkin ramai mereka nak lihat lagi perkongsian daripada Akilah sendiri. Boleh, cari saya di Facebook dan Instagram ataupun TikTok, cari je Pecal Akilah. Ataupun boleh hubungi kami di 01 0435 9556. Itu je Instagramnya. Senang je nak ingat, Akilah. Cukup menarik dan saya alhamdulillah lah. Dah lama saya tak rasa pecal. Boleh sila. Sambil saya makan, saya ingin mengajak juga para penonton untuk kita kongsikan satu laporan mengenai usahawan daun selong. Alhamdulillah. Siapa sangka bermula sekadar menanam secara suka-suka di kawasan rumah akhirnya menjadi sumber pendapatan utama buat mereka sekeluarga. Susi Susanti Irwan Shah, 32 tahun, bersama dengan suaminya telah lebih 10 tahun mengusahakan tanaman kebun selom yang terletak di Klang, Selangor. Mula-mula tu suka-suka je. Saya tanam dekat tepi parit kat rumah. Lepas tu nampak macam cantik kan, dia air tu mengalir, tapi disebabkan hujan lebat dia hanyut. Jadi macam kenapa kau hanyut? Lepas tu terfikir, maknanya kalau kita nak buat yang lebih cantik kita kena proper punya kolam. Kalau saya tanaman selom ni dia lebih senang lah sebenarnya. Daripada dekat tanaman-tanaman. Senang dapat market lah juga sebenarnya. Daun selom ni sangat senang. Berkeluasan sekitar 7 ekar digunakan untuk menanam pelbagai jenis ulam-ulaman, terutamanya daun selom. Bagi Susi Susanti, proses penanaman selom tidaklah sukar. Namun, adalah penting untuk mengetahui teknik yang betul agar daun selom yang dihasilkan berkualiti dan cantik. Nak jaga dia, kalau kita yang kecil-kecil ni mungkin senang, tapi kalau besar ni untuk kita pasarkan ke pasar-pasar burung ni dia agak rumit sikit lah, sebab kita perlu jaga air dia, kita perlu jaga dia punya kalau cuaca panas ni pun sebenarnya tak elok jugalah sebenarnya, sebab nanti dia cepat kering tau. Jadi dia kalau dia kena ada bumbung dia. Jadi kalau dia tak cukup air pun dia susah nak hidup. Lepas tu kalau dia tak ada berteduh pun dia tak cantik hidup dia. Macam itulah. Selain itu, menurut Susi Susanti,
Cuaca adalah cabaran utama dalam bidang pertanian. Walau bagaimanapun, itu tidak menjadi titik tolak untuknya berputus asa. Kalau kawasan saya yang buat ni, dia berdekatan dengan sungai. Jadi kadang kalau air pasang besar tu, dia akan naik lah. Air tu akan naik. Dan air dia bukan air tawar ya, air masin. Jadi dia akan merosakkan lah kita punya tanaman. Bila air masin yang masuk, terpaksalah kita memang akan buang semua. Sebab dia memang kita dah tak boleh nak harvest dah, kita nak potong sebab dia dah kuning kan. Jadi takkan kita nak jual yang kuning-kuning kan. Yang tak berkhasiat lah kiranya jadinya. Benarlah kata orang, berbudi kepada tanah sememangnya tidak merugikan. Secara purata, kira-kira sekitar 4 tan daun selam akan dituai oleh Susi dan pekerja-pekerjanya untuk dipasarkan kepada pemborong. Selain amat berkhasiat, ia juga kaya dengan vitamin dan juga mineral. Daun selam antara ulam yang sangat digemari dan sering dijadikan santapan pilihan buat penggemar ulaman khususnya. Okey, baik. Kita ada satu lagi menu untuk anda. Yang ini saya memang teruja sangat nak mengetahui lebih lanjut sebab macam-macam ulam di hadapan ni. Katanya menu yang mudah, jadi kita terus bersama dengan Encik Muhammad Hussein dan juga isterinya yang juga dikenali sebagai Cikgu Mat dan juga Cikgu Dah. Kedua-dua mereka ini sebelum ni adalah tenaga pengajar. Yes. Wow. Okey. Kita nak tahu mengenai resepi kita dahululah, Cikgu Mat. Yeah. Hari ini saya lihat ada daun kelo. Betul lah, daun kelo. Daun kelo kat hadapan ni. Apa yang kita nak masak hari ini, Cikgu? Okey. Daun kelo ataupun nama standard dia moringa lah. Okey. Moringa. Okey. Kita nak masak kelo, masak telur. Selalu kalau masyarakat Melayu, kelo ni dia buat macam pancake, dia masak kelo, dia masak sikit je. Jadi hari ni kita nak more pada sayur lah. Sebab tajuk pun ulam kita kelo masak telur. Oh, dia kelo masak telur dia bukan telur goreng kita masukkan sikit macam tu je. Okey, baik. Antara bahan-bahannya adalah daun kelo. Saya lihat ada bunga kantan. Bunga kantan sikit. Kita nak tumis bawang putih, bawang merah tu tumis. Just itu je. Okey, baik. Temur. Sambil-sambil kita tunggu minyak panas ataupun dah panas ke? Dah panas. Okey, boleh terus masak, Cikgu Dah. Kita nak tahu juga antara khasiat bunga daun kelo ni. Sebab melalui pembacaan saya, jadi daun kelo ni amatlah tinggi vitamin C. Yes, right. Betul? Betul. Dia bukan setakat vitamin C, dia gizi dia tinggi. Gizi dia tinggi. Kalau saya ada baca satu artikel daripada Rwanda, Afrika. So dia tanam pokok kelo ni, dia keringkan jadi powder. So anak-anak dia tu dia setiap kali makan dia masuk 1 spoon atau 2 spoon dalam makanan untuk gizi. Faham? Sebab arwah datuk saya juga dia suka sangat makan daun kelo ni yang sebabnya dia tinggi zat besi juga. Yang ini yang belum kita cari yang muda lah. Dia senang je kan kalau kita nak cari dia macam ni saja. Ya, betul. Okey, kalau kita masyarakat Melayu yang muda macam ni, yang macam nilah. Macam ni yang muda ni. Kita makan mentah je. Oh, ya ke? Kita makan dengan dipin sos, dengan sambal belacan, dengan budu. Ini je yang mentah. Kita tak masak. Faham? So vitamin dia tu lagi tinggi, vitamin C dia tak keluarlah kalau kita masak. Macam ni. Okey, dah masukkan tu daun kelo tu. Dah masuk. Okey, dah masukkan dengan bawang. Kita tumis je. Oh, tumis saja. Okey. Nah, betul dulu. Dia yang cikgu masukkan tu dia dikategorikan sebagai daun yang macam mana tu? Sebab yang ni daun muda. Muda pun tak apa, tua pun tak apa. Okey, faham. Sebab kita apabila dia kena api, daun kelo ni dia lembut. Betul. Dia lembut dan lemak. Sebab dia apabila dia kena api. So kita jangan masak lama. Masukkan api dia, kena api dia sekejap je. Faham. Lepas tu barulah kita masukkan
telur, barulah kita masukkan sebut perasa. Okey. Ada sebab tak kita cikgu masukkan bawang putih, untuk bawang? Untuk tumis. Okey, dia tak adalah macam dia panas ke apa sebab tu kita nak kurangkan. Kita nak tumis saja. Okey, baik. Okay, kita masuk telur. Daun kelor masak telur. Selain daripada itu, di kehadapan ni ada pelbagai jenis ulaman juga yang mungkin cikgu boleh perkenalkan pada saya. Yang ini saya tahu bahasa Inggeris namanya dill. Ini English herb. Okey. Kalau kita orang Melayu, orang kampung, dan ni dia panggil pokok bunga. Pokok bunga? Dia tanam sebagai pagar rumah aja benda ni. Tapi dia tak tahu pun benda ni ada fungsi boleh makan. Benda ni. Benda ni kita just makan. Kalau nak makan dia senang je. Sugi. Tarik macam ni. Yang ni biasanya digunakan untuk perap ayam ataupun kambing, perap. kan? Satu lagi kan, kalau kita masyarakat Kelantan, yang ni kita buat kerabu dan nasi kerabu. Oh, ya ke? Senangnya petik je kat luar rumah, masukkan. Cuba Syugi rasa ujung-ujung dia. Ambil satu. Rasa makan mentah je tu. Okey, makan mentah. Okey. Bau dia sangat sedap. Dia masam-masam. Lepas tu dia ada pepper sikit. Dia ujung-ujung dia ada pepper. Yang ni kuat sikit rasa dia. Yes, dia ada pepper dia. Dia ada macam lada hitam. Okey, selain daripada itu yang ni apa ni, cikgu? Ini pun nampak buah. Macam pokok bunga kat luar rumah. yang ni buah semua kenal. Semua kenal ni. Dia ni biji di dalam daripada isi. Buah lain biji di dalam, dia ni biji di luar. Saya dah tahu jawapannya sebab cikgu dah bagi tahu saya tadi. Ni kalau teka-teki ni apakah pokok biji di luar inilah. Buah gajus. Buah apa? Gajus ini. Gajus ni dia baik untuk diabetes. Okey. Diabetes silap. Bukan diabetes, gout. Gout ni kita more acid dalam badan, acid. So gout ni ini gajus ni dia pahit. Dia pahit. So dia alkali. So dalam body kita, darah kita ni acid. So kita makan dia, dia natural kan. Sangat informatif dan kalau kita lihat di sebelah sana dah siap dah daun kelor masak telur dia. Daun kelor tadi dah masukkan bunga kantan. Ya, bunga kantan. Cili api ada ke? Cili padi? Tak ada. Tak ada cili padi. Dah siap lah kelor. Dah siap. Berapa saya dah kata 3 minit dah siap. Sangat mudah, sangat cepat. Kalau ada nasi yang panas anda boleh terus makan dan memang mudah lah. Saya rasa kalau budak-budak di rumah, kalau kita mulakan dengan memperkenalkan sayuran yang mungkin sebegini, masak dengan telur, mudahlah sedikit untuk mereka makan, kan, daripada suruh mereka terus makan mentah. Jadi mulakannya, ajarkan dia sikit. Cuba Sugi rasa. Orang kata secara gradual. Dia tak ada udang kering apa? Ada, tak ada lauk. Baik, sambil-sambil saya cuba ni, cikgu, saya nak cikgu kongsikan laman IG-nya. Okey, laman IG kita Nasi Ulam Cikgu, dan FB pun Nasi Ulam Cikgu. Okey, dan satu lagi Sugi, yang penting ni. Ni ulam ni. Ulam ni saya tak bawa, saya curi kat depan. saya curi kat Serimetah je. Habislah lepas ni Sri Pentas hilang ulaman. Semua staff tak tahu, dia tengok saya ambil buat tak tahu gitu. Ni ulam ni, nama dia kemangi. Ni yang tadi saya rasa macam daun selasih itulah. Daun selasih tu dia besar. Okey, kalau kita selalu makan fisherman yang untuk ubat batuk tu, jadi rasa dia lebih kurang, Okey, baik. Herba ni dia baik untuk batuk ni. Okey, baik. Jadi kalau anda ada pokok kemai ni, kemangi. Bukan main, saya cakap kemai ni. Pokok kemangi ni anda bolehlah petik, makan dan boleh membantu anda dan pelbagai lagi ulam. Jadi terima kasih cikgu. Dan yang ni pun ada. Okey, yang ni saya akan belajar dari cikgu apakah nama daun ni, nanti saya kongsikannya bersama dengan anda. Terima kasih cikgu. Nasi Ulam Cikgu. Kita berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini di WHI. Wanita hari ini.
Baik, terima kasih masih lagi bersama kami di Wanita Hari ini. Cerita pasal sihat, ulam-ulaman ni sihat. Kita nak terus sihat bersama dengan tetamu saya seterusnya dari Jamu Jelita, Pegawai Pasaran Jamu Jelita, Nur Atira Samsudin. Betul tak pasal sihat ni? Betul tu Farid. Atira suka makan ulam? Suka, mesti orang kata orang dulu makan awet muda. Okey. Tapi apa yang pasti Jamu Jelita sekali lagi pada hari ini membawakan 3 lagi produk berkualiti daripada rangkaian Jamu Jelita untuk dikongsikan. Silakan Atira. Okey, terima kasih banyak Farid. Assalamualaikum buat semua penonton Wanita hari ini. Selamat sejahtera. Sebenarnya Farid hari ini Atira cukup excited nak berbincang sebab topik ini pun menarik tentang kita jaga makan. Dan sebenarnya kita cakap bila tentang jaga makan ni, tuan-tuan sebenarnya ramai dekat luar tu yang kadang-kadang dah cuba kaedah macam-macam, dah jaga makan, dah diet, tapi masih lagi kalau orang sebelah tengok kata diet sama je. Kata makan ulam kan? Kata makan ulam, sama je. Jadi sebab tu hari ini Atira datang ke Wanita hari ini, Atira nak bantu anda untuk ada berat badan ideal. Jadi hari ini Atira nak share kepada anda antara pengguna kami yang kongsikan sendiri dengan Atira kenapa dia suka sangat pakai produk Lemon Curve ni. Farid boleh tengok ni testimoni kita yang dah amalkan. Memang dia kata rata-rata dia suka sangat pakai produk Lemon Curve ni, sangat berkesan pada dia. Dia cakap baru sebulan pakai berat dah turun, dia cakap. Dan ada juga yang kata suka sangat pakai, memang lawas. Pembuangan sisa yang ada dalam badan tu memang lawas, selalu ada masalah susah lawas, tapi minum Lemon Curve alhamdulillah produk ni dah lawas, dia cakap. Jadi sebenarnya saya nak share kepada anda fakta yang anda kena tahu. Usus kita ni panjang Farid. Jadi sebelum kita nak diet apa pun, kita kena bersihkan usus dan perut kita terlebih dahulu. Sebab kajian pun ada kata bahawa usus yang sihat bantu memastikan nutrisi penting diserap daripada makanan yang kita makan. Itu kalau kita makan benda yang sihat. Usus kita bersih, makan benda sihat, dia serap nutrisi dalam badan kita. Kita pula pagi-pagi dah nasi lemak ayam, bola roti canai, lontong, soto, tu semua sedap. Ada orang suka. Orang kata apa, kadang-kadang tu benda-benda yang sedap ni memang tinggi dengan minyak, kolesterol dan sebagainya, tapi itu adalah salah satu dah jadi budaya kita yang kita tak boleh nak elak. Kita memang suka makan, ada pun suka makan. Dan kalau anda perhatikan sebenarnya ramai je dekat luar tu yang ada fizikal kecil, tapi awas bila cek kesihatan doktor kata kolesterol tinggi. Jadi sebab itulah orang kata apa, penting untuk kita jaga makan. Dan tambahan pula dengan kurangnya pergerakan, tidak bersenam, itu memang benda biasa. Bukan ramai orang suka bersenam. Yang mana bersenam tu alhamdulillah terkagum atas sokong orang yang amalkan gaya hidup sihat. Yang mana kurangnya bersenam itu adalah punca kenapa berat badan kita ni berubah, orang kata apa, berubah saiz secara mendadak. Dan kita kena ingat punca penyakit ni adalah daripada apa yang kita makan. Kalau tak ada istilah we are what we eat. Betul. Kita makan benda yang tak sihat, segala-gala badan kita pun akan jadi benda yang tak sihat. Sebab tu pentingnya usus yang bersih, usus yang sihat, perut yang bersih, supaya apa benda yang kita makan yang sihat lebih mudah diserap, dan apa yang tidak sihat yang tersimpan jadi racun dapat disingkirkan. Kadang-kadang dalam rutin harian orang ni tak suka nak makan serat. Tak semua orang suka makan sayur hari-hari, ada yang kurang. Yang mana makan ulam-ulam tu memang bagus sebab memang tinggi dengan fiber macam apa kandungan serat. Jadi apa yang bagusnya Lemon Curve ni, ini adalah minuman yang tinggi dengan serat, ada inulin iaitu dietary soluble fiber yang akan bantu anda untuk bantu melawaskan, singkirkan lebihan makanan dan toksin yang tidak terhadam, dan juga bantu untuk anda atasi masalah yang kadang-kadang bila makan tu selalu susah nak hadam, perut tak selesa, tidur perut tegang, kadang-kadang tu pergi toilet seminggu 2 kali je pun ada. Jadi itu adalah punca badan banyak toksin, berat badan cepat bertambah dan anda ada masalah kadang tu cepat sesak nafas. Jadi sebab tu anda boleh minum Lemon Curve ni, amalkan kaedah 1 hari 1 seceh, ada jamin lepas tu anda pasti menjadi salah satu testimoni yang kongsikan dengan kami Jamu Jelita. Saya dah amalkan Lemon Curve, alhamdulillah membantu sangat. Lemon Curve memang produk yang berkesan. Ada jamin lepas konsum Lemon Curve anda pasti sukakan kebaikan produk ini. Dan kalau kita lihat tadi cara pengambilannya juga cukup mudah. Betul. Baik Atira, kita dah bersedia untuk yang seterusnya, iaitu jus tradisi wanita. Untuk wanita. Untuk wanita, memang fokus untuk wanita saja ya. Nama pun jus tradisi wanita. Dan apa yang bagusnya jus tradisi wanita, kita formulasi menggunakan herba yang terbaik yang sinonim untuk dalaman wanita, dan pastinya anda kena tahu kita menggunakan parti herba yang berkualiti, yang bermutu tinggi daripada manjakani, kacip Fatimah, ada akar surapat, ada kunyit untuk bantu menaik taraf kesihatan dan kesejahteraan wanita-wanita di luar sana. Dan kita tahu orang dulu memang cuma orang dulu dengan orang sekarang beza. Orang sekarang dah tak suka nak makan benda-benda yang raw ni, ada bau, pahit, tak nak telan. Tapi jus tradisi wanita formulasi moden, rasa sedap, anda boleh amalkan dalam rutin harian. Dalam ni lengkap dengan parti herba yang terbaik. Ada manjakani macam saya cakap tadi, kacip Fatimah yang baik untuk melancarkan hormon, baik untuk dalaman, atasi masalah dalaman, dan yang paling penting dalam ni yang specialnya ada dongkuai ginseng wanita, bantu anda dekat luar yang selalu ada masalah lesu, cepat letih. Kadang-kadang yang kita ni sebagai wanita pun bekerja mencari rezeki seperti suami, yang jaga anak, jaga keluarga, pasti kita ada masalah kekurangan tenaga ataupun kurang stamina. Anda boleh cuba jus tradisi wanita, amalkan kaedah orang kata apa, sehari 2 sudu, insya-Allah penggunaan
penggunaan botol pertama dah nampak lihat macam mana badan tu lebih berstamina, lebih sihat orang cakap. Ini kira macam jamu lah ni. Betul, untuk para wanita. Okey, baik, produk kita yang terakhir iaitu Pearl White Beauty Nest. Okey, ini adalah produk yang sebenarnya kenapa nama dia Beauty Nest Fahrin, dalam ni ada bahan premium daripada sarang burung. Orang dulu memang amalkan sarang burung, dan bila bercakap pasal sarang burung ni mahal. Bukan semua orang boleh beli sarang burung top up minum hari-hari, every week dan sebagainya. Tapi dengan jamu cerita hanya RM39.90 sahaja, ada 400 gram, penggunaan 2 minggu lagi. Dalam ni lengkap dengan bahan premium daripada sarang burung. Dan kenapa kita pilih sarang burung? Sarang burung mempunyai banyak kebaikan. Orang dulu untuk kesihatan, yang ni pula untuk kulit, boleh untuk rambut, untuk kuku. Yang kuku suka merekah tu, yang ada masalah kulit kusam, anda boleh amalkan Beauty Nest sebab dalam ni ada kandungan sarang burung yang tinggi dengan EGF, Epidermal Growth Factor, yang mana akan bantu orang kata apa, renew skin kulit kita yang baru, bantu juga supaya kita ni atasi masalah kulit yang mana kadang ada masalah ceragat, jerawat, kadang-kadang kulit tidak sekata, ataupun bila ada jerawat tu cepat je nak jadi luka-luka, cepat je nak merah-merah. Jadi anda boleh amalkan kaedah cuba buat Beauty Nest ni, amalkan 2 kali sehari. Penggunaan Beauty Nest ni akan bantu untuk orang kata apa, baik pulih sel kulit dan juga bantu untuk mencantikkan dan mencerahkan kulit. Dan kesemua produk ni sebenarnya Fahrin, anda boleh dapatkan di kedai jamu ataupun pembelian secara online di www.jombai.my. Lemon Curve berharga RM35.90 pack kecil, pack besar RM59.90, jus edisi wanita RM35, Pearl White Beauty Nest RM39.90. Sebarang pertanyaan lanjut hubungi 1800 885510 atau WhatsApp Atira di 0133535753. Terima kasih Fahrin. Baik, jelas terang dan nyata penerangan daripada Atira daripada Jamu Jedia. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama, dan kepada para penonton wanita ini, pastikan anda terus bersama dengan kami. Kita berehat seketika, kembali dengan ulam-ulaman. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Okey, baik, kembali bersama kami dan daun apa tu Sugi? Ini daun sambung nyawa yang tadi saya belajar daripada Cikgu Mat yang berkongsi daun kelo masak telur tadi. Okey, baik, jom kita sambung. Okey, terima kasih sekali kepada Cikgu Mat dan Cikgu Dan kita bersama dengan Akilah sebentar tadi dengan ulam pecal atau pecal ulam ni cukup sedap rasanya. Terima kasih kepada Akilah kerana bersama kita pada hari ini. Awak tadi sempat makan juga. Kan? Saya nak ambil juga tempe dia. Okey, yang tadi Sugi ada kelas nasi ulam peranakan. Bersama dengan Chef Zam. Sangat sedap Fahrin. Saya rasa lepas ni awak harus cuba betul kelas chef kelas. Terima kasih chef bersama kita pada hari ini. Baik, dan inilah dia kita bersama dengan Kak Sheila. Berkongsikan kita dengan orang kata tempoyak pucuk kayu. Wow. Dan juga nasi lemuni sebentar saya tadi. Baik, kita nak ucapkan sekali lagi terima kasih kepada kesemua tetamu-tetamu kita pada hari ini dan juga kepada para penonton kita yang terus setia sehingga penghujung siaran ini dan komen anda di Facebook. Betul. Ada yang bertanya, tolonglah tunjukkan daun, nanti kami akan suruh tim kami ambilkan gambar, upload di Instagram WHI. Baik, di sini sahaja perkongsian buat hari Selasa ini. WHI akan kembali esok dengan satu lagi topik, iaitu nak percaya siapa yang kaitannya ada dengan anak-anak kecil di rumah. Benar. Dan kembali bersama dengan kami berdua. Nak percaya siapa? Kita bincangkan esok kerana kita semua bertanggungjawab untuk mengetahuinya. Baik. Terima kasih sekali lagi. Kami tinggalkan anda di sini. Selamat berulam-ulaman. Assalamualaikum. Bye. Mengurus mata wataknya, usahawati ibu istri permaisuri. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kanji. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati. Dia tabah berani pendidik putri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga. Kalau bukan dia, siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya.